Dah Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa shfi sudurana wa asta'mil bihi abdanana wa atlib bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa assi' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bi hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana beri hidayah kepada kita, beri taufik kepada kita, juga Allah Taala beri kesempatan kepada kita pada malam ni dapat bertemu lagi sesi yang kelima dalam program pembincangan berkenaan dengan metodologi ataupun usul qiraat 10 yang kita fokusnya ialah usul riwayat Qalun untuk riwayat yang pertama daripada 20 riwayat. Jadi terima kasih kepada Datin khususnya selaku pengurus kepada RH Qiraat Center yang menganjurkan program ini, jadi dapat kita berkumpul walaupun secara alam maya, tapi insya-Allah kita sudah pun berada dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya kepada kita dan limpahkan keberkatan kepada kita, keberkatan rezeki, keberkatan usia, keberkatan segala apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita kerana kita telah memanfaatkan masa ataupun nikmat Allah Taala sebaik-baiknya insya-Allah. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, asatizah yang Ustaz kasihi sekalian, kita telah pun bincang sebelum daripada ini 4 pertemuan berkenaan dengan usul riwayat Qalun beberapa telah kita sama-sama lalui, seperti tentang bab basmalah, kemudian sambung berkenaan dengan hukum mad, mak mufasilnya, mak muttasilnya, kemudian kita bincang pasal ha kinayah, masuk pula pasal mim jamak. Pembincangan mim jamak agak panjang lebar, menyentuh wajah-wajah yang perlu kita baca atau yang harus kita baca bila berhimpunnya mim jamak dengan mad munfasil. Kemudian kita bincang juga tentang 2 hamzah dalam satu kalimah, tapi yang panjang juga, 2 hamzah dalam satu kalimah dengan akhirnya ialah berkenaan dengan hamzah yang berulang-ulang ataupun kita panggil hamzah istifham. Jadi program kita ini ada dalam, kita rekodkan di private punya group Facebook. Jadi tuan-tuan puan-puan yang belum masuk, Ustaz jemputkan, silakan masuk ke dalam grup tersebut. Dengan Ustaz dah share link tu, cuma ada soalan tu jawab Qalun, jawab hamzah pintu tak terbuka, jawab Qalun ya. Jawab Qalun, insya-Allah Ustaz fahamlah tu. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan tahu keberadaan dalam grup itu adalah berkenaan pembincangan riwayat Qalun. Kalau jawab hamzah, dia susah, dia ada pintu yang lain kan. Kalau jawab qiraat 10 belum sampainya lagi, belum sampai masanya lagi. Okey, kita hari ini dah pun 1 Syaban. Malam ni malam 2 Syaban lah. Dah tak lama lagi nak puasa. Jadi mudah-mudahan Rajab yang lepas Allah berkati kita dan Syaban juga Allah berkati kita semua, dan sampaikan hayat kita ni dapat bertemu dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Lagi semakin seronok, semakin bersemangat kita nak mempelajari Al-Quranul Karim kerana tak lama kita akan masuk bulan Quran. Apa dinama bulan Quran? Bulan yang diturunkan Al-Quran dan bulan yang ulama-ulama bersibuk-sibuk bukan bersibuk-sibuk dengan buat kuih muih. Kuih muih memang kita yalah bagi kaum ibu memang sibuk juga buat kuih muih kan. Bersibuk-sibuk ulama-ulama dahulu adalah berkenaan dengan Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar sebelum ni mudah-mudahan dapat sikit sebanyak
ada bimbingan, kita boleh baca Al-Quran bila-bila masa sendirian dengan betul, dengan bertajwid. Itu penting kita belajar. Dan masuk bulan Ramadan, kita belajar dah boleh bawa sendiri contohnya. Kan? Bila-bila masa pun kita boleh buat lepas subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas tarawih dan sebagainya. Itu kelebihan. Kita kalau ada ilmu Al-Quran dalam diri kita, baca dengan baik. Tambah-tambah lagi kita belajar Al-Quran. Tahun lepas aku dah khatam hafs lah. Contoh kan, dah khatam hafs lah. Tahun ni nak khatam Qolun. Pelbagai ya. Kita berseronok dengan Al-Quran. Tahun ni rasa nak khatam Qolun. Tahun lepas hafs. Tahun ni aku nak khatam 2. Hafs 1, Qolun 1. Wah, hebat betul tu, semangat yang kuat tu. Semangat tinggi, 2 kali khatam. Seperti mana Ustaz dah sebut sebelum ni kan. Dapat khatam 2 kali khatam sebulan pun kira okey lah. Nak lawan Imam Syafi'i sehari 2 khatam. Tak buat kuih muih lah, tak beraya rasanya, tak sempat nak beli baju raya. Sebab 2 kali khatam sehari, agaknya begitu. Tapi kita usaha. Ada tambah baik. Dah khatam sekali setiap tahun. Kita cuba 2 kali khatam. Ya? Ustaz cakap, Ustaz buat ke? Kalau tak buat, tak berani nak cakap. Tapi sehari 2 kali khatam tak pernah buat. Jadi tak berani sangat nak cakap yang tu. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita kita nak sambung. Nak sambung apa? Nak sambung usul usul ataupun metodologi. Metodologi riwayat Qolun daripada Imam Nafi'. Okey, semua dah bersedia sihat Wah, cantik Kak Ros. Ustaz bunga Kak Ros pun belakang dia bunga juga Cuma bunga yang Kak Ros cantik lagi yang Ustaz punya ni. Okey, lagi kita tengok dulu siapa Kak Yati daripada dulu-dulu lagi rasanya dekat Madinah, tak dekat Mekah lah, tak balik-balik lagi. Okey. Kita ada ajar apa ni Kak Suriah itu daripada Singapura lah, Ustaz kenal Kak Suriah. Kak Siti Junaidah. Kak Siti Junaidah rasa ada request untuk qiraat Hamzah dalam Facebook. Rasanya tak kalau tak silap lah nama. Betul tak Kak Siti Junaidah? Betul tak dengar, tak on mic. Kalau garing kepala mungkin taklah tu. Tak ada Ustaz. Tak ada Dah masuk dalam Facebook Ustaz? Facebook Qolun ke? Ada okey, alhamdulillah. Kita nak sembang-sembang dulu sambil-sambil ada yang baru nak masuk. Okey. Baik. Boleh kita mula? Usul riwayat Qolun hari ini 15 Mac 2021. Okey. Merujuk kepada buku ini juga, bagi yang dah ada boleh lihat nanti. Sebelum kita bincang pasal usul, Ustaz nak kongsi pada tuan-tuan puan-puan semua bincangan berkenaan dengan qiraat mutawatirah. Seperti biasa untuk Qolun, Ustaz akan buat 2 sesi Satu sesi kita cuba beri pendedahan tentang latar belakang qiraat, kulit punya qiraat. Yang baca tu isi. Jadi kita cuba lalui yang kulit dulu sebelum kita nak bincang pasal yang isi dalam tu. Tapi kalau yang Hamzah petang besok nanti Ustaz straight to point kepada usul sebab dia pembincangannya panjang sangat. Okey, kita bincang, kita nak tahu berkenaan dengan qiraat mutawatirah. Rasa pernah dengar lah qiraat mutawatirah, apa benda qiraat mutawatirah. Okey. Baik, cendekiawan Islam takrifkan mutawatir sebagai apa? Perkataan mutawatir itu sebagai apa? Itu yang diriwayat oleh bilangan yang ramai. Bila kita kata, qiraat ini mutawatir, ia merujuk kepada qiraat itu diriwayat oleh bilangan ramai. Kalau dah sebut bilangan ramai ini,
tak mungkin yang ramai ini akan bersepakat untuk bercakap bohong, untuk berdusta. Kalau setakat seorang, kita akan ragu, betul ke dia ni cakap? Kelas petang besok batal. Contoh kan. Seorang yang bagi tahu, kelas besok batal. Orang tu kita kenal, contoh kan, dia selalu tak betul, statement dia tu tak betul, tak boleh nak pegang lah. Itu kalau seorang, dia akan meragui, dia akan diragui. Tapi kalau dah ramai, ramai yang sebut, kelas tak ada lah, besok kelas tak ada, contoh. Jadi orang yang dengar tu lebih yakin. Jadi itulah yang dikatakan mutawatir, merujuk kepada yang diriwayat oleh bilangan yang ramai, tak mungkin mereka ini sepakat untuk berdusta. Dan jumlah yang ramai ini dia berperingkat-peringkat, maknanya daripada kumpulan yang ramai, daripada kumpulan yang ramai, daripada kumpulan yang ramai, daripada kumpulan yang ramai, ramai. Ramai itu berapa orang tu khilaf di kalangan ulama. Ada yang cakap puluhan, ramailah. Kalau kita kata kalau seorang itu tak ramai. Ada yang kata paling kurangnya ialah 5 orang. Tapi dia tak sampai tahap 5 orang saja yang meriwayatkan sesuatu bacaan itu, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghujungnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dipanggil mutawatir. Yang ni poin ini ada dalam buku ustaz yang warna purple tu, Qiraat Mutawatirah Surah Al-Fatihah. Kalau buku itu ada poin ini, jadi boleh tengok. Okey. Hakikatnya mutawatir itu sebenarnya rukun qiraat yang pertama. Solat ada rukun, dan orang buat haji pun ada rukun, umrah pun ada rukun, qiraat pun ada rukun juga. Jadi mutawatir itu yang kita dah bagi takrif tadi merupakan rukun qiraat yang pertama. Untuk apa? Nak menentukan ia boleh diterima ataupun dia ditolak. Qiraat itu boleh dipakai ataupun tak boleh dipakai. Boleh diamal atau tak boleh diamal. Akan merujuk kepada rukun. Jadi kalau dah seorang itu mendakwa, ini bacaan Rasulullah ni, dia dakwa. Nak terima ke nak tolak? Contohnya, melihat kepada mutawatir dia. Adakah betul dia bersambung sampai kepada Rasulullah ataupun tak? Ataupun dia direka saja. Okey? Itu rukun yang pertama, mutawatir tadi. Okey, baik. Jadi kita sebut rukun pertama adalah mutawatir. Maksudnya apa? Bersambung sanad. Yang kita pernah dengar orang talaki Al-Quran bersanad. Ya, itu kelebihan dalam ilmu Islam. Ilmu Islam, ilmu Islam ini semuanya dia ada sanad. Dan sanad itu adalah satu perkara yang penting untuk kita nak terima itu tanpa diragui lagi. Jadi mutawatir bersambung sanad daripada awal sanad hingga ke akhirnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada guru kita dia ambil pada guru dia sampai kepada guru sampai kepada Rasulullah, dia bersambung tak putus. Jadi dia merujuk kepada mutawatir, bersambung sanad dan jumlah itu jumlah yang ramai. Apa yang kita baca itu orang lain pun bacaan mereka pun sama dengan kita. Tak bertentangan. Okey. Baik, seperti contoh, ini bersambung sanadnya sebagai Ustaz tunjuk contohnya. Ustaz nak kata ramai, nampak Hafs ngaji dengan Asim saja. Ini kerana ramai sangat, memang ramai, tapi di-highlightkan yang tersohor, yang termasyhur. Di kalangan sahabat takkan ada Ubay, Zaid, Ali bin Abi Talib, Osman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud saja. Yang lain-lain lagi pergi mana? Ada, tak tulis je sebab ramai sangat. Jadi di-highlightkan yang paling masyhur, untuk guru yang paling panggil ulama ataupun sahabat yang paling terkenal dimasukkan dalam senarai ini.
Kan? Seperti kita lah, kita kata, oh Ustaz Amiri seorang ke ada di Malaysia? Tak, ramai lagi yang alim. Tetapi mungkin kerana kita kenal, nak kata tersohol pun tidak. Mungkin kita dah mengenali guru itu, mengenali ustaz contohnya. Jadi belajar daripada ustaz. Padahal orang lain pun ada juga. Jadi grup kumpulan yang lain, dia mengenali guru itu pula. Jadi dia tak laki dengan guru. Adakah ustaz dengan orang tu tak sama? Sama. Jadi silsilah sanadnya mungkin permulaannya berbeza tapi akhirnya sampai kepada nama yang sama. Seperti sampai kepada Hafs. Kemudian mengaji daripada Asim. Asim pula belajar daripada atau berguru dengan nama-nama yang tersenai tadi para tabi'in. Mereka pula ambil daripada sahabat. Ada yang ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Ada ambil daripada Ali bin Abi Talib. Daripada Uthman bin Affan. Daripada Zaid bin Thabit. Ubay bin Ka'b. Sampai kepada Rasulullah SAW. Nampak tak ini? Nampak tapi tak nampak tulisan. Bila dah ramai macam ni. Bila dah ramai jadi macam ni. Ini dah sampai ke bawah ni. Sampai ke bawah bukan sampai pada Hafs saja. Lagi bawah. Lagi bawah ada Imam Syatibi, ada Imam Ibnu Al-Jazari. Ini Imam Syatibi duduk sini. Ini Imam Ibnu Al-Jazari, bawah lagi pada Imam Syatibi. Dan yang bawah lagi tu Ustaz tunjuk tu adalah Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani. Yang lagi bawah. Siapa dia Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani? Ini contoh Ustaz tunjuk. Rasulullah turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Abdul Rahman As-Sulami, turun kepada Asim. Laluan bacaan kita Hafs dia ikut Abdul Rahman As-Sulami. Okey. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan dengan bimbang ini sebenarnya dalam internet memang banyaklah benda ni. Kalau search dapat jumpa je. Taib sanadnya keluarlah secara gambar rajah dan sebagainya. Hafs Asim turun Hafs, turun Ashnani, turun Hashimi, turun Ibnu Ghalbun, turun Abu Amr Ad-Dani. Okey, Ustaz laju-laju sikit ini nak tunjuk silsilah sanad. Silsilah sanad sampai ke bawah. Kemudian turun kepada Sulaiman An-Najah, turun kepada Abi Hasan Ali bin Hudzail, turun kepada Syatibi. Pernah dengar nama Syatibi kan? Dia duduk bawah lagi. Dia ke bawah lagi. Ulama yang ke bawah lagi. Okey, daripada Syatibi turun Syekh Ali bin Syuja', Syekh As-Sa'il, Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak, baru turun kepada Ibnu Al-Jazari. Ibnu Al-Jazari ni dia lagi banyak mengembara. Dia cari lagi, dia timbal lagi, dia talaki lagi, dia cari guru-guru Al-Quran lagi, dapat himpun banyak lagi qiraat yang tak terkumpul pada zaman Imam Syatibi. Sebab tu dia banyak wajah-wajahnya lagi. Ya. Bila mengembara, semakin banyak mengembara akan jumpa banyak ilmu-ilmu. Ya. Kemudian daripada Ibnu Al-Jazari turun kepada anaknya Syekh Muhammad Al-Nuwairi, Syekh Abi Nuaim, turun kepada Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, turun kepada An-Nasir At-Tablawi, itu nombor 18. Turun pula kepada Syekh Sihadah Al-Yamani. Daripada situ dia pecah kepada dua. Turun kepada Syekh Ahmad As-Sumbati, ada turun direct kepada Saifuddin bin Atha Al-Fudali. Maknanya Saifuddin bin Atha Al-Fudali dia direct belajar daripada Syekh Syihadah Al-Yamani. Dan di dalam masa yang sama juga dia belajar daripada Syekh Ahmad As-Sumbati. Jadi laluan sanad tu kalau ikut shortcut, ambil terus kepada gurunya Syekh Syihadah Al-Yamani. Turun kepada Asy-Syihab Ahmad bin Al-Banna. Turun lagi kepada Al-Allamah Syamsuddin Al-Manufi. Juga Muhammad bin Qasim Al-Baqari, ambil sama daripada Ahmad bin Al-Banna. Turun kepada Syekh Muhammad Al-Azbakawi. Turun kepada Syekh Ali Al-Badri. Turun lagi kepada Syekh Ahmad Ad-Dari Al-Maliki. Dan turun kepada Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli. Turun kepada Syekh Hasan bin Muhammad Al-Juraisi. Syekh Hasan bin Muhammad Al-Juraisi itu direct juga ambil daripada Syekh Ahmad Ad-Dari Al-Maliki. Okey. Turun kepada Syekh Ali Subai, turun kepada Darwish bin Mustafa, turun kepada Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani, dan daripada Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani inilah yang merupakan guru yang Ustaz sempat talaki dengan beliau. Gambar Ustaz
tutupkan kerana belakang tu ada gambar yang tak berapa menarik. Zaman dulu tak ada telefon yang boleh ambil gambar-gambar, kalau tak penuh gambar-gambar Ustaz dalam telefon dengan Syekh. Dulu Kodak tu masyhur ya. Zaman kita. Jadi alhamdulillah sempat bertalaki dengan almarhum Syekh Mustafa bin Ahmad Al-Halawani yang Ustaz khatam dengan dia pada hari Selasa. Ini adalah mengikut Hafs ya. Selasa 9 Safar 1417, 25 Jun 1997. Dan satu lagi sanad yang berlainan pula, itu tak masukkan sini. Ini almarhum Syekh Ridha Ibn Salim Ibn Ali Ibn Sayyid bin Ahmad Asy-Syafi'i yang Ustaz talaki dengan beliau. Dua Tariq Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah, maknanya 10 qiraat lah yang khatam pada tahun 1999. Tu gambar masa zaman dulu tu Ustaz tu, zaman dulu. Zaman masa berusia sikit. Okey. Tu almarhum. Jadi tubuh Ustaz ramai dah meninggal dunia. Dengan seorang lagi Syekh Abdullah, almarhum Syekh Abdullah Al-Jauhari sempat bersembang dengan dia. Almarhum Syekh Abdul Hakim Abdul Latif sempat ikut halaqah tadarus Al-Quran dengan dia. Jadi juga orang-orang yang terkenal jugalah semasa pada zaman mereka di Mesir. Okey, selesai. Itu nak tunjuk bagaimana rukun pertamanya ialah mutawatir. Silsilah sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rukun yang kedua pula ialah bertepatan dengan salah satu daripada masahif Uthmaniyah walaupun secara ihtimal. Untuk hurai rukun yang kedua dia panjang lebar sikit, Ustaz akan ambil separuh. Ya, ambil separuh. Kerana kita nak sambung yang metodologi tu. Rukun kedua apa? Bertepatan dengan salah satu daripada masahif Uthmaniyah. Masahif tu jamak kepada mushaf. Mushaf. Maknanya kalau nak terima suatu qiraat itu mesti menepati seperti apa yang ditulis dalam mushaf. Jangan bayangkan mushaf dekat kedai itu banyak Ustaz. Itu ke mushaf? Tak. Dia bukan merujuk kepada mushaf yang dijual dekat kedai itu banyak, tak. Dia merujuk kepada Sayyidina Uthman dalam proses dia mengumpul Quran, disalin semula Al-Quran. Dia tulis dengan sahabat penulis-penulis waktu itu yang salin semula Al-Quran itu ditulis dengan pelbagai versi. Maknanya ada yang dihantar ke Kufah. Tak sama dengan apa yang ditulis ke Basrah. Tak sama yang ditulis dihantar ke Madinah. Tak sama dengan mushaf yang dihantar ke Mekah. Tak sama dengan yang ditulis dihantar ke sama dengan yang tulis yang dihantar ke Madinah. Jadi itu maknanya mushaf. Jadi mana-mana qiraat nak diterima rujuk kepada resam mushaf. Tulisan Quran itu. Adakah kita baca dengan huruf waw? Contohnya, wasari'u. Ada tak dalam mushaf? Okey, cek ada. Ataupun qiraat yang baca tak ada waw. Sari'u. Ada tak dalam mushaf? Ada. Okey, boleh diterima. Baik, sebagai contohnya lagi jelas di sini saya tunjuk. Menepati salah satu resam Uthmani bermaksud apa yang terdapat di setengahnya walaupun bukan semuanya. Seperti beza qiraat di kalangan qurra surah At-Taubah. Ya, surah Taubah yang juzuk yang ke-10 dan masuk juzuk sebelah juga, ayat yang ke-100. Kalau kita buka Quran surah At-Taubah, cuba perhati. Tengok Quran muka surat berapa tak entah, surah Taubah ayat yang ke-100 boleh lihat ayatnya berbunyi wa a'adda lahum jannatin tajri sampai tajri. Bila tajri kita ni pantang jumpa jannatin tajri tak? Kalau jumpa jannatin tajri dia dah tak tengok, dia dah boleh lancar je baca. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ada apa yang dia baca? Jannatin tajri min tahtiha. Ada tak perkataan min? Walaupun tak ada, tapi lidah tu laju sangat. Sebab ayat ni dia cukup mahir, cukup fasih, cukup lancar. Pejam mata pun boleh baca. Itu nasib baik dia beri pada fiha abada. Kalau dia suruh sambung lagi, dia akan sambung
radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Betul tak? Dia baca surah Taubah berakhir dengan surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Betapa lancarnya. Betapa lancar setengah-setengah orang itu. Ustaz pernah test. Bukan test lah. Mana kita pernah dengar orang talaki dengan kita. Dengan Ustaz. Dia baca memang berlaku begitu. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha. Bila dia baca ada min tahtiha, Ustaz suruh ulang. Tetap yang sama. Jannatin min tahtiha. Jannatin tajri min tahtiha, sampai ditanya balik dekat mana Ustaz? Dah betul. Cuba tengok betul-betul. Tengok baik-baik ayat ni. Oh, baru perasan lah. Tak ada min rupanya. Tak ada min rupanya. Habis tu tengok apa? Tak tahulah tengok nampak apa. Tak ada min tapi bunyi min juga pada sebutan. Nampak? Jadi, kita baca memang tak ada min. Kenapa baca tak ada min? Sebab dalam Quran kita merujuk kepada Quran yang dihantar ke Kufah. Kita ni beramal dengan mushaf yang dihantar ke Kufah, pengiraan ayat berdasar kepada ulama Kufah, tak ada perkataan min. Maka kita tak baca dengan ada min. Tapi kalau kita tengok, ada qiraat yang baca dengan namanya qiraat Ibnu Katsir. Hanya Ibnu Katsir sahaja yang baca dengan tambahkan kalimah min selepas tajri. Boleh tak terima qiraat tersebut? Kalau kita tutup dulu Ibnu Katsir. Katakan ada orang yang dakwa, ini bacaan daripada Rasulullah ni, bacanya jannatin tajri min tahtiha. Okey, cek sanad sampai tak kepada Rasulullah. Apabila kita cek sanadnya, dia cakap daripada guru ni ke guru ni, oh sampai pada Rasulullah. Satu, lulus. Yang kedua, tengok dari segi mushaf. Bila dia kata jannatin tajri min tahtiha, ada tak dalam mushaf, antara mushaf-mushaf yang yang dikumpulkan oleh, yang disalin semula pada zaman Saidina Osman itu, ada perkataan min? Bila cek, didapati ada mushaf yang dihantar ke Mekah tertulisnya perkataan min. Ibnu Katsir ni ulama yang masyhur di Mekah. Ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, boleh diterima pakailah qiraat tersebut sebab ada dalam mushaf. Kan? Kalau tak ada dalam tulisan tak boleh nak baca. Okey, itulah yang disebut sebagai rukun yang kedua. Apa rukun kedua? Bertepatan dengan resam mushaf. Baik. Alhamdulillah. Itu separuh baru separuh kupasan tentang rukun kedua. Dan ada sambungan lagi. Ustaz tak nak habiskan semuanya. Kita akan sambung itu pertemuan yang akan datanglah, insya-Allah. Baik. Sekarang kita nak masuk perbincangan yang lagi menarik. Bab yang seterusnya, bab yang ke-7. Bab yang ke-7 ialah tajuk dua hamzah dalam dua kalimah. Masuk tajuk ni memanglah memang apa memang sama ada akan termasuk dalam golongan-golongan syuhada ataupun masih lagi dapat menjalani kehidupan seperti biasa, normal. Sebab tajuk ini dia agak banyak, agak banyak. Tapi insya-Allah Ustaz akan cuba pemudahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh faham. Boleh faham, dan kalau tak faham seperti biasa boleh direct tanya. Bab dua hamzah dalam dua kalimah. Ini semuanya slide-slide yang Ustaz buat, slide yang baru, tak pernah dibentang sebelum ni pada tempat lain. Nak siapkan ini boleh tahan juga, mata kena berjaga malam. Okey, tapi puas hati bagi Ustaz puas hati. Intro Ustaz tentang dua hamzah, Ustaz highlightkan dua hamzah. Nampak dua hamzah, nak supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham. Boleh kenal, dah kenal pun nak suruh faham lagi, nak suruh kenal lagi. Bentuk yang macam mana hamzah ni? Itulah bentuk di skrin tu, ada dua hamzah. Ada dua hamzah. Dua kalimah ya. Satu kalimah dah selesai, satu kalimah kita dah bincang, dah selesai dah. Dua kalimah fahamlah, dua perkataan. Ya, dua perkataan. Maksud dua hamzah pada dua kalimah dalam bab ini ialah pertemuan hamzah qata'. Ya, fokus kepada hamzah qata'. Hamzah wasal tak termasuk. Hamzah qata'. Hamzah qata' yang pertama berada di akhir kalimah. Berada di akhir kalimah. Ya,
dengan hamzah qata' yang terletak di awal kalimah. Satu di akhir kalimah, satu lagi berada di awal kalimah, dia bertemu. Bila boleh bertemu ni? Bilakah boleh terjadi pertemuan ini? Bila tuan-tuan puan-puan baca sambung. Baca sambung. Tapi kalau kita baca, berhenti, stop pada satu kalimah yang hujungnya ada hamzah, kita stop di situ, depannya pun ada lagi awal kalimah, dia takkan berlaku hukum pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah. Maknanya benda ini berlaku ataupun hukum ini berlaku hanya ketika kita baca wasal. Baik. Dah boleh faham ya? Sekarang kita tengok pula baris bagi kedua-dua hamzah. Dua-dua hamzah ini. Tadi dah sebut dua hamzah bertemu. Apakah baris dua-dua hamzah ni? Dia ada dua kategori. Ada dua keadaan. Pertama ialah sama baris. Dua-dua sama baris. Kalau hamzah pertama baris atas A, hamzah kedua pun baris atas A. Kalau hamzah pertama baris bawah I, hamzah kedua pun baris bawah I. Hamzah pertama baris depan U, hamzah kedua pun baris depan U. A, I, U. Biasa kan jumpa dalam Quran gitu. A. Ini kita refer kepada Quran yang hafs ya. A, I, U. Yang satu lagi ialah berlainan baris. Kalau katakan hamzah pertama baris atas, mungkin hamzah kedua baris bawah. Kalau pertama baris bawah, mungkin hamzah kedua baris atas. Dia tak sama. Yang ni, berapakah jenis yang berlainan baris nanti kita tengok. Kita selesaikan satu-satu dulu. Kita fokus yang pertama dulu. Okey. Huraian hukum bagi kedua-dua bahagian tersebut seperti berikut. Pertama, sama baris. Sama baris ini ada 3 jenis. Seperti yang Ustaz dah sebut tadi, ada 3 jenis. Ya, tak jadi 4 lagi atau 5, ada 3 saja. Iaitu kedua-duanya baris atas. Nampak? Kedua-duanya baris atas. Ayatnya berbunyi hatta idza jaa amruna, yang Ustaz gariskan. Nampak tak baris atas? Ini kalau kita guna Quran hafs, kita akan nampaklah yang dua-dua hamzah ni. Tapi kalau kita dah memang guna talaki, guna Quran kolon, dia dah siap buat cara bacaan kolon. Mungkin dia buang satu hamzah, mungkin dia buat tanda simbol bulat dan sebagainya. Jadi ini kita tengok dulu yang hafs. Kita refer yang hafs. Sebab itu kalau Ustaz lah ya, talaki kolon ke talaki hafs ke talaki qiraat lain lah contohnya. Lebih suka guna Quran hafs. Cuma bila dah guna Quran hafs ni, dia kena banyak buat homework sikit lah, kena rajin sikit lah. Dah rajin pun kena rajin sikit lagi. Misalnya contoh begitu kan. Tak guna perkataan malah dah rajin pun, cuma kena rajin sikit lagi. Untuk ambil masa buat apa? Nak check apakah perbezaan. Tapi kalau kita tak sempat masa, tak ada masa, pakai Quran kolon, settle lah. Sebab apa? Perubahan-perubahan kalimah, baris, yang lain-lain lagi, yang tu kita takut kita tak terlepas pandang. Jadi elok guna Quran kolon. Baik. Ini nak ceritanya kalau kita rujuk kepada Quran hafs, nampak jelas jaa amruna ada 2 hamzah, 2 kalimah, baris apa? Baris atas. Boleh faham? Okey. Ini surah Hud, boleh refer surah Hud lah ayat 40. Jadi kalau patternnya macam ni, nampak jaa amruna, apakah hukum bagi bacaan kolon untuk kolon dia siap buat mengikut cara bacaan kolon. Itu yang jadi masalahnya. Kita kalau tak hafal, kita tak perasan benda ni ada beza dengan hafs. Tapi kalau kita letak satu kolon, satu lagi Quran hafs, tengok kiri kanan, lah kali pening. Kan? Tapi begitulah, sebelah kanannya ada hafs, yang depannya
kolon. Itu nasib baik satu riwayat. Kalau dah 10 riwayat dia mengaji semua, penuh Quran. Okey. Jadi kalau tengok ayat ini atau pattern yang dua hamzah, dua kalimah sama-sama baris atas, bagaimana bacaan kolon dah disebutkan di situ, hadzaf hamzah pertama. Hadzaf ataupun guna istilah isqat pun boleh. Hadzaf buang, isqat gugur. Benda samalah bila dah gugur jadi buanglah, samalah tu hadzaf ataupun isqat. Jadi kita buangkan satu hamzah. Dia dua hamzah tadi, buangkan satu hamzah. Bila buang satu hamzah jadi macam ni. Nampak tak? Nampak. Ada berapa sekarang ni? Dah ada satu je. Satu lagi dah hilang. Okey, satu lagi dah hilang. Jadi tadi kita baca yang ni kita baca jaa amruna. Sekarang bila baca kolon satu hamzah je. Jaa amruna. Satu je. Jaa amruna. Susah tak? Lagi senang. Rasanya ramai juga yang baca kolon tanpa dia sedar. Dia baca hafs sebenarnya. Tapi sampai sini terjadi kolon. Sebab kalau hafs dia kena clear bunyi dua-dua hamzah. Hatta idza jaa am. Kena sebut clear bunyi. Amruna. Sebab itu kalau kita ada pendedahan qiraat macam ni, bila kita baca hafs, kita lagi berhati-hati. Oh, sini aku ingat kolon ni begini. Hafsnya aku kena buat jelas bunyi supaya orang dengar tu tak timbul kesamaran lagi. Aku memang sebut dua hamzah tu bunyi clear. Hatta idza jaa amruna. Itu jelas. Oh, orang tak timbul lagi persoalan. Dia ni baca satu hamzah ke ataupun tak clear lah bunyi dua hamzah dia tu. Okey. Baik. Kolon senang. Hatta idza jaa amruna. Pakai satu je. Pakai satu je. Okey. Dalam ayat ini ada tak saya masukkan. Okey. Cuma untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, di bawah nanti akan ada, cuma Ustaz sebut terus ya sekarang ini. Nanti kita ulang balik. Berkenaan dengan, mungkin ada yang nak tanya, ada timbul persoalan, Ustaz kalau dah buang satu hamzah nak panjangkan berapa harakat? Timbul berapa harakat nak panjangkan tu? Okey, jawapannya ialah kita boleh buat dua cara. Sama ada kita nak panjangkan dua harakat, ja'amruna, dua harakat, ja'amruna, ataupun nak buat empat harakat, ja'amruna, boleh. Ya, dua boleh, empat pun boleh. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya. Dari segi bahasa ada perubahan tak? Okey, dari segi makna lah, dari segi makna di sini tak ada perubahan apa-apa. Dia tak berlaku panggil pertukaran makna. Kalau maknanya di sini maknanya datang, datanglah makna dia. Kalau dibuang satu hamzah pun, sebab dia adalah bacaan itu mengikut kaedah usulnya begitu. Tapi makna tak berubah, ya. Dia tak seperti mana fasyi huruf. Fasyi huruf ada yang berubah makna, ada yang tak berubah makna. Contohnya kalau kita ambil contoh dalam tajwid juga, contoh katakan dengung tak dengung. Ini dengung, ini tak dengung. Berubah tak makna? Tak berubah makna. Sama juga di sini, kes ni. Dia dah jadi begitu kerana sebabnya begitu. Tapi kalau kita berhenti, ingat kalau berhenti tadi Ustaz dah sebut. Kalau dah berhenti tadi dia tak berlaku buang, tak berlaku hadzaf. Hatta idza jaa. Clear dia bunyi dengan adanya hamzah. Okey. Jadi kalau sambung kaedahnya menetapkan begitu seperti hukum nun mati. Bila dah bertemu dengan huruf-huruf izhar kita nyatakan nun, jelas nampaklah nun. Okeylah kalau kita baca dengan idgham nampak lagi tak nun? Dah tak nampak. Adakah berubah makna? Dia tak berubah sebab dia hukumnya begitu. Ya? Boleh? Okey, boleh. Okey.
Okey, sama. Baik. Ustaz nak dengar siapa nak cuba baca riwayat Qalun untuk yang hukum ini. Boleh? Siapa nak cuba baca wajah yang inilah, yang dua-dua ni. Panjang 2 rakaat dan panjang 4 rakaat. Baca tak payah baca panjang sampai habis. Baca sampai setakat nak baca lah sampai mana. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan Kak Natra. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa حتى إذا جاء أمرنا وقالت النور قل نحمل فيها. Okey, sampai situ. Baik, sampai situ. Tadi baca 2 harakat, Ustaz nak baca ulang 4 harakat pula. Sekali lagi. Hatta Bukan إذا pada hatta. Bukan pada hatta, pada ja. Hatta kita tak nak bincang lagi. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها. Okey, baik. Senang ya. Hanya bunyi satu hamzah je. Tak adalah susah sangat. Cuma nak ingat formula tu je lah. Okey, baik. Tapi kalau wakaf di situ Ustaz? Di Wakaf mana, dia. kalau wakaf kena 4. Kena 4 harakat. Dan sebut tadi kalau untuk wakaf hamzah dia tak disebut lah. ni jadi macam ni lah seolah-olahnya. Oh, kalau wakaf kena zahirkan balik hamzah tu. Ya, kena jelaskan hamzah dalam keadaan mati. Oh. Hatta idza jaa, ada break dengan hamzah. Jaa, kena masuk hamzah. Jaa. Dia tak boleh nak buang. Oh, sebab Tapi kalau dalam Mushaf Qalun kan dah tak ada hamzah tu. Ya, dah hilang. Jadi kena baca ya Ustaz. Oh. Ya, kena baca. Sebab itu Quran ini dia bukan baca mengikut yang ditulis mata-mata. Dia kena berguru lah. Berguru yang tadi poinnya. Memanglah kalau kita, sebab itu Saidina Osman dihantar mushaf dan dihantar tok gurunya sekali. Ada tok guru, hantar ke Kufah ada tok gurunya. Hantar ke Basrah ada tok gurunya. Kalau katakan hantar mushaf saja, pandai-pandailah kau baca. Itu masalah lah. Lagi pening orang nak baca ataupun macam-macam qiraat yang akan timbul. Kalau begitu. Jadi tadi sebab tu saya sebut awal tadi, pertemuan 2 hamzah tu berlaku bila bacaan wasal. Bila kita dah tak baca wasal, dia tak berlaku lagi pertemuan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum yang asal, adanya harf. Dia takkan berlaku gugur kerana gugur hamzah, hazaf hamzah hanya dibaca bila sambung. Poin itu penting. Jadi sebab itu hati-hati kalau kita merujuk kepada Quran Qalun semata-mata tanpa kita rujuk balik kepada Quran Hafs ataupun kita tak ada pengetahuan tentang asal kalimah ni, kalimahnya maksudnya apa, ataupun kita katakan penulisan kalimah ini fullnya macam mana, kita akan tersilap. Betul lah orang akan baca, kalau ini Quran Qalun ni sekarang ni Ustaz tunjuk ni, dia akan baca macam ni lah. Hatta idza ja. Okey, dia akan baca Ustaz, hatta bukan baca macam tu. Okay. Oh, okey. Tapi kalau baca idza ja, masih ada lagi dalam qiraat yang lain lah. Bukan Qalun, tapi ada dalam qiraat yang lain. Memang penuh dengan qiraat kita sebenarnya baca tanpa kita tahu qiraat apa yang kita baca. Okey, ya. Baik. Okey. Yang kedua, selesai yang tadi Ustaz ingat, semua dah faham, jelas, boleh ingat. Yang keduanya ialah sekarang kita tengok II pula. Macam mana tadi AA dah clear ya. Carilah mana-mana ayat yang AA, ada banyak ya, AA. Sekarang kita tengok yang II pula. Ya, iaitu hamzah bawah. Ustaz ambil contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 31.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Kita baca hafz kena clear betul-betul. Haula'i daripada pangkal halkum. Haula'i. Kalau salah satunya tak clear bunyi haulaing, tak clear bunyi hamzah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dah tukar kepada dah bertukar channel, bertukar riwayat, bertukar qiraat yang lain. Nampak tak? Jadi sebab itu Ustaz masih lagi berpegang kepada banyak faedah yang kita dapat melalui kita belajar qiraat. Walaupun Ustaz belum pandai-pandai sangat lagi pun. Kan? Belum pandai hafz ni, boleh ke saya nak belajar qiraat? Kita belajar qiraat nak mantapkan hafz. Ustaz bagi Ustaz itu yang Ustaz boleh sebut faedahnya begitu. Kita belajar qiraat lain 2 in 1, 3 in 1 nak mantapkan bacaan hafz. Jadi kalau asatizah lah, khususnya kalau guru Quran, lagilah dia perlu tahu benda qiraat-qiraat yang lain supaya dia dapat bagi perbetulkan bacaan anak-anak murid dia tu. Dan boleh bagi perkongsian kalau baca begini dah masuk qiraat ni boleh sebut. Ya. Baik. Bagi bacaan kolun macam mana nak baca? Kalau bagi bacaan kolun dia akan tashil. Faham ya? Tashil kalau belajar hafz memang kita dah tak asing lagi, dan kita pun dah bincang sebelum ni tashil pada hukum 2 hamzah 1 kalimah. Arabnya dah boleh faham betul istilah tashil. Cuma dia tashil hamzah pertama. Tashil hamzah pertama. Sebelum ni kita bincang tashil hamzah kedua. Itu bab 2 hamzah 1 kalimah. Bab 2 hamzah 2 kalimah yang kedua-dua baris di bawah kena tashil hamzah pertama. Dalam Quran Kolun dia buat macam ni. Dia buat begini. Kalau kita tak tahu asal usulnya apa huruf tu yang bulat macam tu nak suruh baca macam mana tu. Jadi mungkin kita tak tahu. Kan? Dia pula tu baris apa tu sebenarnya? Bawah ke depan ke atas, tak diletakkan pula baris. Cuma dia buat bulat je. Ini nak kena mahir. Nak kena ada kemahiran. Ataupun ini nak kepada kita merujuk kepada Quran hafznya macam mana. Nak kena rajin lah. Belajar qiraat ni melatih kita ni jadi rajin. Rajin apa? Rajin buka kitab. Rajin semak. Ya? Rujuk ni, rujuk tu. Okey. Jadi dia buat bulat je. Maka bunyinya, adakah nak bunyi haula, ke haulau, ke haulai? Nak bunyi ke arah mana? Haulai ke macam mana? Itu kena lihat. Asalnya baris apa? Asalnya baris bawah. Bila asalnya baris bawah, kita kena pergi ke arah baris bawah lah. Haulai. Itu tashil. Haulai. In kuntum. Yang kedua clear. In kuntum. Haulai in. Nampak? Bukan haulai. Tu dua-dua habis dia tashil. Lagi senang dia tashil semuanya. Jadi kolon. Jadi dia sendiri pula. Tak di kolon. Kolon nak tashil hamzah pertama je. Tapi jangan pula buang terus. Lagi senang haula in kuntum, buang terus. Boleh juga baca dengan buang terus tapi bukan kolon. Jadi qiraat yang lain. Banyak qiraat. Yang ini tashil, yang ni buang, yang ni kena baca dengan tahqiq. Ya. Okey. Baik. Ustaz ulang sekali lagi.
Ya, macam mana nak bunyikan tashil yang ni? La, nak panjangkan berapa harakat? La. La, tuan-tuan dan puan-puan boleh panjangkan, dia asalkan ada tanda panjang tu, boleh panjangkan 4 harakat. Haulai in kuntum sadiqin. Boleh panjangkan 2 harakat. Haulai in, itu 2. Haulai in kuntum sadiqin. Boleh panjangkan 2. Jadi 4 boleh, 2 boleh. Ustaz bincang lagi makmum fasih. Ustaz tak nak bincang lagi yang tu. Tak nak gabungkan dengan mim jamak. Nak tuan-tuan puan-puan clearkan dulu hukum bila i macam mana nak baca. Itu je. Itu je dulu. Ya. Okey. Baik. Ustaz boleh nak minta seorang baca daripada faqala anbi'uni. Mula di situ je. Sampai ke bawah sadiqin. Baca yang pertama, kemudian baca pula yang kedua. Ha 2 harakat je. Ha 2 harakat dulu, tak payah fikir lagi. Dia ni makmum fasih apa semua? Tak. Fokus kepada la. Hi. Okey, silakan. Siapa nak cuba baca? Ada tak? Cuba Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yati, silakan Kak Yati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. 2 harakat dulu Ustaz. 4 dulu. 4 dulu. Bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Okey, Kak Yati sekarang dah tashil. Cuma soalannya tashil tu hamzah pertama ke hamzah kedua? Hamzah pertama Ustaz. Okey, cuba sekali lagi nak dengar hamzah pertama macam mana bunyi tashil ni? Haula in kuntum sadiqin. Itu tashil hamzah kedua tu. Bukan tashil hamzah pertama. Hamzah kedua tak clear. Bila tak clear bunyi, maknanya kita dah tashil. Macam mana? Terbalik kan? He in. Haulai in. In yang kedua tu clear bunyi in kuntum. Yang pertama je kita tak. Haulai in kuntum sadiqin. Itu jelas kedua-dua. Tak boleh. Dia kena satu yang pertama tu kena tashil. Hi, haulai. Situ yang tashil. Haulai. Yang tu tashil. Haulai. Tashil yang tu. Haulai in. Betul Ustaz? Buat macam Ustaz. Buat macam Ustaz. Haulai. Cuba sebut gitu je dulu. Haulai. Okey, dah betul lah tu. Okey, sekali lagi. Haulai. Okey, kemudian yang tu clear bunyi. In kuntum sadiqin. Cuba Haulai. Cuba sebut in. In kuntum sadiqin. In kuntum sadiqin. Okey, sekarang kita cuba gabung. Haulai in kuntum sadiqin. Haulai in. Haulai in Dua-dua clear. kuntum. Okey, sekali lagi Kak Yati. Macam ni. Haulai. Cuba. Haulai. 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 Okey, kekal yang macam tu.
In kuntum sadiqin. Cuba. In kuntum sadiqin. Okey, ikut. Haulai in kuntum sadiqin. Haula salah saya Ustaz. Tak jadi. He. Haula. Senangnya Haula. he in. He in. Haulahi in. Haulahi in kuntum sadiqin. Okay. Alhamdulillah dah jadilah tu. Ya. Jangan bimbang. Jangan rasa alamak susahnya. Tak. Dia tak jadi kali kedua, dia mungkin jadi kali ketiga. Tak jadi kali ketiga, mungkin jadi kali kelima. Tak jadi kali kelima, mungkin jadi kali ke-10. Akan jadi juga insya-Allah. Nak kena usaha lagi. Tapi dia takkan jadi. Bila mana tak jadi kali kedua, terus tutup. Sadaqallahul azim. Tak jadilah. Takkan jadi. Kena buat lagi sampai jadi. Lagilah banyak kita ulang lagi tu, semuanya pahala insya-Allah. Ya. Okey, baik. Selesai. Ustaz pergi pula yang seterusnya. Dua-dua baris depan. Cerita dua-dua baris bawah dengan dua-dua baris depan cerita sama. Ya, cerita sama. Maksud cerita sama, hukum sama lah tu. Ya. Jadi lagi mantapkan lagi fahaman kita tentang dua hamzah, dua kalimah ini. Tengok yang dua hamzah baris depan, dua-dua baris depan, dua kalimah ini hanya ada dalam Quran satu tempat saja. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Perasan ke tak perasan? Mungkin tak perasan. Mungkin tak perasan. Satu tempat ni je ke? Satu tempat je. Ustaz pun tak perasan juga awalnya. Bila dah baca dalam kitab sebut begitu, satu tempat je rupanya. Sebab kita baca Sadaqallahul azim, gitulah. Tak ambil maklum tentang hukum-hukum tadi. Baik. Jadi kalau tengok di sini dua hamzah. Cuma dekat sini dia ada jim. Walaysa lahu min duni awliya. Memang kita akan berhenti di situ. Awliya. Bila berhenti ada hamzah. Matikan hamzah betul-betul. Awliya. Okey. Terus ulaika fi dhalalim mubin. Okey, tu kalau berhenti. Kenapa berhenti? Dah raikan tanda waqaf di situ. Waqaf jaiz. Okeylah. Nak sambung lah. Contohnya kan, nak sambung. Guru minta sambung. Bila guru minta sambung, hukum apa? Dua hamzah dalam dua kalimah bagi kolun kena tashil. Ustaz balik semula, tengok awliya. Bila tashil dalam Quran, dia buat macam ni. Dia buat gitu, tanda bulat. Jadi kalau kita talaki, kita baca Quran, guna Quran kolun, hati-hati. Memang kita nak berhenti di sini. Nak berhenti macam mana? Aulia bulat ke macam mana? Aulia bulat ke aulia nak tashilkan? Tak boleh. Kalau berhenti kena kekal hamzah aulia. Kalau sambung baru tashil. Tengok simbol bulat itu menunjukkan tashil, poinnya pada tempat pertama. Yang hamzah kedua kena clear bunyi hamzah tu, ulaika. Okey, contoh. Sebelum tu aulia berapa harakat? 4 harakat. Ingat je. Boleh 4 harakat, boleh 2. Berapa wajah? Boleh 2 wajah. Boleh 4, boleh 2. Setiap kali kalau tashil hamzah pertama, boleh 4, boleh 2. Nak dulukan mana? Dulukan 4, lepas tu baru buat 2. Itu susunan dia. Disebut 4 lebih muqaddam, lebih didahulukan. Keutamaannya baca dengan 4 harakat. Kemudian baru baca 2. Nak baca 2 je boleh ke? Boleh nak baca 2. Yang utama, yang lebih didahulukan 4 harakat. Sebab dia asalnya adalah mad muttasil.
Habis tu baca dua tu sebab hamzah itu dia dah lemah. Fungsi dia tu dah lemah. Bila dah lemah, sebab itu boleh dibaca dengan dua harakat. Itu perbahasan dari segi ulama ulama qiraat lah yang menyebutnya seperti itu ya. Okey, hamzah dia ada power dia sendiri. Dia ada powernya sendiri. Okey, kalau adanya dia sebab itu jadi panjang. Oh, hamzah ni dah ditukar. Hamzah ni dah jadi tasil. Kuranglah power dia. Sebab tu jadi dua. Saya tak tengok kepada perubahan dia. Saya tengok kepada asal. Kekallah 4. Itu sebab timbulnya 4 boleh, 2 boleh. Ya. Okey. Macam mana nak baca? Walaysa lahu min dunihi awliya'u ula. Awliya cukup 4. Awliya'u ula. Yang kedua tu ulaika kena clearkan bunyi hamzah. Awliya'u ulaika fi dhalalin mubin. Itu 4. Walaysa lahu min dunihi awliya'u ulaika fi dhalalin mubin. Itu 2. Boleh 4, boleh 2. Okey, senang je. Baik. Siapa nak cuba ambil daripada walaysa lahu? Okey, Kak Zalina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bismillah. ambil Walaysa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa lahu min dunihi walaysa lahu min dunihi awliya. Buat 2 harakat je. 2 harakat dulu dunihi. Walaysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Okey, Ustaz dengar hamzah yang kedua hilang terus. Timbulkan hamzah kedua. Ulaika. Okey. Clearkan dia. Okey, saya cuba lagi sekali Ustaz. Cuba. Walaysa lahu min dunihi awliya ula. Tak Awliya clear. ula. Awliya'u ula. Awliya'u ula. Kena clear. Ada u lah kat situ. Ada Ada u lah. Ada u. Walaysa lahu min dunihi walaysa lahu min dunihi awliya'u ulaika fi dhalalin mubin. Tak berapa jelas ya? Tak berapa jelas. Okey. Cuba tengok di sini. Ustaz tunjuk sekejap. Nak suruh nampak ya, Aulia. Boleh nampak Ustaz tulis sekarang ni? Ya, nampak. Okay, nampak. Okey, baik, tengok. Aulia. Sekarang ni yang ni seolah-olah sebab Ustaz nak suruh semuanya nampak ya. Seolah-olah tapi tak sampailah bunyi macam ni. Seolah-olah. Ejaannya hu. Auliya'u. Kemudian yang kedua pula ulaika. Yang ni kena bunyi apa? Kena bunyi u. Jadi seolah-olah hu jumpa u. Auliya'u ula. Gitu. Okey, jangan buang ke semuanya. Boleh tulis, cuba tulis hu supaya baca tu ada bayang-bayang tashil, kemudian jelaskan huruf hamzah. Okey, baik, sekejap ya. Okey, silakan. Ustaz nak baca aulia ni 4 harakat ke 2 je? Aulia 4. Mula-mula buat 4, lepas tu buat 2. Okey Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa lahu min dunihi awliya'u ulaika fi dhalalin mubin. Okey, betul. Okey, yang kedua 2 harakat. Walaysa lahu min dunihi awliya. Hi 2.
Ni Ah. dua-dua. Ni dua-dua lah Ustaz Ya, dua-dua. Walaisa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Okey. Baik, terima kasih pada Kak So, Zahira. Jelas ya? Macam ada hu sebenarnya. Ya, Ula. ya. Itu tashilnya. Itu tashil. Jadi Ustaz nak suruh nampak Ustaz buat eja HU. Tapi tak sampailah seperti mana bunyi hu yang betul-betul hu. Dia sekadar lalu je. Senang je kita sebut. Auliyau. Senang je. Sebab itu namanya tashil. Tashil ni maknanya senang. Sebutan yang mudah. Tapi kita jadi payah pula ya. Dah kena tukar nama pula. Tashil kepada. Okey, terima kasih Ustaz. Nanti berlatih. Saya berlatih. Okey. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Baik. Ustaz. Ya. Ustaz boleh Okey. tanya Ustaz? Assalamualaikum Boleh. Ustaz, boleh bertanya? Ya, boleh. Maaf, baru masuk Ustaz jadi baru macam ah. kurang faham sikit. Okey. Okey. Yang tadi kan Ya. dibaca min dunihi, wajah pertama tu dibaca dengan 2 harakat Ya, dan dia tu dibaca 4 harakat. betul. Betul. Dan wajah kedua hi tu dibaca 2 harakat juga ataupun 4 harakat Ustaz? Dua-dua. Biasa Dua. kalau ada tu jadi dia tidak Dua. mempunyai 4. Jadi dia Ah. mempunyai wajah pertama 2, wajah kedua pun 2. Wajah pertama Aulia 4, wajah kedua Aulia 2. 2. Ustaz tak Dan bincang yang dunihi. Dunihi Ustaz tak bincang. Kenapa Oh. Ustaz tak bincang? Tak nak masuk lagi supaya tak nak pening. Ustaz nak Oh. fokus yang Aulia tu dulu ataupun nak fokus kepada 2 hamzah 2 kalimah. Tak nak bincang makmum fasih. okey. Okey Ustaz. Ya. Kita tak bincang Okey. lagi. Terima kasih. Okey. Clear Terima kasih Ustaz. betul-betul. Okey. Sama-sama. Ada lagi tak yang jelas yang Ustaz urai itu berkaitan 2 hamzah 2 kalimah. Kalau dah jelas kita nak pergi next. Ni yang ada kaitan dengan soalan tadi. Ada jelas Okey Dia Ustaz, lagi. jelas. Cuba dengar lagi. Cuba dengar lagi yang rakaman tu, dengar lagi ulang-ulang lagi ya, insya-Allah. Baik. Sekarang masuk kepada perhatian. Perhatian. Boleh? Okey. Apabila berimpun baru masuk. Apabila berimpun mad munfasil. Dah nak masuk poin mad munfasil ni. Dengan 2 hamzah pada 2 kalimah yang berbaris di atas. Fokus kepada baris di atas saja. Okey, fokus kepada baris 2 di atas kepada 2 hamzah yang baris di atas saja. Ingat lagi tak hukumnya macam mana kalau 2 hamzah bertemu dalam 2 kalimah sama-sama baris atas, kena buat apa? Kena hadaf. Kena buang. Kena gugur. Yang AA tadi kena buang. Berapa harakat yang Ustaz suruh panjang tadi? 2 boleh, 4 boleh. Ingat tak tadi? Ja boleh, ja 4 pun boleh. 2 boleh, 4 boleh. Tapi sekarang kita nak kaitkan dengan mad munfasil. Dalam ayat itu ada juga mad munfasil. Macam mana? Dia berjumpa pula dengan hukum 2 hamzah. Dalam 2 kalimah sama-sama baris atas, maka boleh kita baca 3 wajah. Dah tambah dah 3. Boleh 3 wajah. Tak banyak, 3 wajah je. Tak sampai 13 lagi ni. 3 wajah je. Okey. Apa wajah-wajahnya? Senang. Kalau tak ingat, susah Ustaz nak ingat. Tak payah bimbang. Tulis yang ni je di kertas. Kalau nak talaki, nak baca, letak kat tepi sampai hukum ni, tengok, oh gini, bacanya macam ni. Selesai masalah. Kan? Jadi, kita nak suruh otak kita berfungsi sikit atau nak asah sikit, insya-Allah. Okey. Tengok di dalam jadual ini, dalam table ini, mad munfasil, tengok petak yang pertama bilangan 1 2 3. Yang sebelah tu petak mad munfasil atau saya buat slash tu mad silah tawilah, hukum sama ya. Sebab kita dah belajar sebelum ni mad munfasil, mad silah tawilah, bagi kolon kita dah belajar berapa wajah? 2 wajah, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat. Ingat tak?
boleh 2 harakat, boleh 4 harakat. Mat munfasil kan? Mat silah pun sama. Boleh 2, boleh 4. Okey, kita pun katakanlah wajah pertama kita pun bacalah mat munfasil 2 harakat. Baca jumpa mat munfasil, kita pun buat 2 harakat. Baca lagi. Depan tu ada hukum 2 hamzah 2 kalimah. Sama-sama baris atas. Kita dah ingat dah formulanya. Macam mana nak baca kalau 2 hamzah 2 kalimah baris atas ni, buang 1 hamzah. Soalannya nak panjang berapa harakat? Tadi mat munfasil 2 harakat. Maka di sini pun kita buat 2 harakat. Sama-sama 2 harakat. Satu jalan je. Sama-sama 2 harakat. Okey. Contohnya macam ni. Nampak tak? Yang ni. Hatta. Hatta ni mat apa? Hatta ni mat munfasil. Hatta. Okey. Baca berapa harakat dulu? 2 lah dulu. Jangan naik 4 terus. Bawa kereta ni bawa gear ada yang bawah dulu kan. Kereta masuk gear tekan minyak. Mak boleh mati kereta tu. Kena buat 2 dulu. Ya. Satu tak ada ke? Satu tak ada. Banyak tanya pula kan. Okey. 2 dulu. Hatta idza ja. Berapa rakaat? Tengok dalam petak tu 2. Hatta idza ja amruna. 2. Hatta idza ja amruna. Ada yang bantu Ustaz buku, tengok buku kolon tu muka surat 31 ya. Yang ada buku boleh tengok muka surat 31. Yang tak ada boleh tengok depan ni. Okey. Hatta idza jaa amruna, selesai. Tu wajah pertama. Wajah yang kedua, 2 harakat lagi mat munfasil. Tengok di petak mat munfasil masih 2 harakat lagi. Hatta idza ja berapa harakat? Ja 4 harakat. Hatta idza jaa amruna. Boleh? Hatta 2, idza jaa amruna 4. Okey, dah selesai sampai bawah kita pergi contohnya lah kan. Kemudian wajah ketiga, ini mak munfasil dia suruh panjangkan 4 harakat. Hatta 4 kita panjang. Idza ja berapa harakat? Tengok 4 harakat juga. Idza ja amruna. Hatta idza ja amruna. 4 sama 4. Macam mana nak ingat ni tak payah bimbang-bimbang. Dia kalau kita dah selalu baca berulang-ulang, jumpa hukum yang ni, tengok lama-lama jadi ingatlah insya-Allah. Ingat macam ni je. Mat munfasil ni bertemu dengan mat muttasil. Mana mat munfasil bertemu mat muttasil? Mat munfasil hatta ja mat muttasil. Mat muttasil dia takkan boleh kurang daripada mat munfasil. Itu level dia. Power mat muttasil, martabak dia duduk di atas baru mat munfasil. Jadi kalau kita dah panjangkan hatta sampai 4, hatta dah sampai 4, ja mat muttasil dia takkan boleh kurang daripada 4. Dia mesti sama level. Sama level. Kalau dah baca idza ja amruna pendek 2 harakat, kita seolah-olah meletakkan martabat mat munfasil di atas mat muttasil. Sedangkan mat muttasil dia di atas. Baru mat munfasil. Yang atas sekali mat lazim. Susunan martabat mat tu dia ada mat lazim. Lepas tu mat muttasil, lepas tu mat munfasil. Tu susunan dia. Jadi poinnya begitu je cara nak ingat. Macam mana nak ingat ni? Banyak ni. Mat muttasil boleh kurang daripada mat munfasil. Di sini. Okey? Boleh. Baik, Ustaz minta seorang cuba baca, nak tahu betul-betul ke dapat tak dapat. Orang yang masih lagi pening-pening nak baca macam mana, okey Kak Nur Aisyah, boleh cuba daripada situ kita boleh betulkan. Kak Nur Aisyah cuba baca, berhenti sampai di wafaratan nurukul nahmil fiha. Sampai fiha pun dah okey.
Nanti makan masa. Okey, silakan Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qulna min fiha. Okey, itu wajah pertama. Sekarang baca wajah kedua. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qulna min fiha. Okey, wajah ketiga. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qulna min fiha. Okey, habis 3 wajah, selesai. Senang ya. Jadi ini contoh, jumpa lagi tempat lain, formula sama je lah. Selesai. Okey. Terima kasih Kak Aisyah. Kita terus tengok yang ni pula. Apabila pun mat munfasil ataupun mat silah tawilah dengan dua hamzah pada dua kalimah yang sama-sama baris di bawah dalam satu ayat seperti ayat yang tadi kita dah baca, wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Ha ini mat mat munfasil, ha mat munfasil, ula mat wajib tapi dia dah kena tashil. Kita dah sebut tadi macam mana nak buat ni. Lai'in kena tashil hamzah pertama kan tadi. La tadi berapa harakat kita sebut? Boleh 2, boleh 4 harakat, boleh 2 harakat. Itu kita tak kaitkan dengan mat munfasil. Sekarang kita kaitkan dengan mat munfasil. Dia dibaca seperti yang ini. 3 wajah. Ya, 3 wajah. Okey. 3 wajahnya adalah seperti berikut. Mat munfasil 2 harakat. Ha mat munfasil 2 harakat. Ula panjangkan 4 harakat. Lai baru tashil. Ha ulai. Itu wajah pertama. Wajah yang kedua sama level. Ha 2 harakat. Ula 2 harakat. Hiin tashil. Hiin. Haulai in kuntum. Haulai in kuntum. 2 sama 2. Kalau dah baca ha 4, ingat bila dah mat munfasil naik level 4, mat muttasil tak boleh kurang daripada itu. Maka dia kena sama level. Haulai in kuntum, dah tak boleh 2. Kalau baca 2 lagi, dia akan kurang martabat dia daripada mat munfasil. Haulai in kuntum sadiqin. Macam tu. 3 wajah. Ya, senang je. Okey. Baik. Kita cuba dengar yang ni. Faqala anbi, mula daripada faqala anbiuni sampai di sadiqin. Siapa nak cuba baca? Silakan. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau ada silap kita betulkan ya. Siapa nak cuba? Ustaz nak tahu betul-betul boleh faham ke tak? Okey. Saya Ustaz. Kak Rafah ke Kak Saedah sama-sama sama-sama lampu hijau. Ozom ke? Okey. Okey, Ustaz bagi Kak Rafah dulu sekejap. Kak Arafah baca dulu, nanti kita bagi kepada Kak Saedah tu lain cara. Saya cuba Ustaz ya. Okey, silakan. Di sekolah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Okey, itu number 1. Number 2. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okey, number 3. Okey, cakap putih pula. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
صادقين. Okey, alhamdulillah dapatlah tu. Ya. Dah Yes, jadi tu. Ustaz. Okey, sama. Okey, Kak Saidah. Kak Saidah mana Kak Saidah? Kak Saidah nak minta baca yang ni. Baca daripada thumma aradahum. Dengan apa? Dengan mim jamak. Kita dah belajar sila mim jamak. Ya. Tadi Kak Afah baca tadi matikan mim. Ingat, mim jamak kolum boleh buat dua wajah kan? Boleh mati, boleh silah. Maknanya untuk track matikan mim jamak, dia dah selesai. Sekarang track silah mim jamak. Seolah-olahnya macam inilah ayat yang kita baca. Dah selesaikan yang mati, selesaikan semuanya. Kemudian track yang kedua, silahkan mim jamak. Sama juga. Tapi nak ambil pada thumma aradahum. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silah ya Ustaz. Ya, silahkan mim jamak. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okay. Lepas tu mula di faqala anbi'uni. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Tasih hamzah pertama. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Wajah ketiga. Wajah ketiga. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Okey, baik. Terima kasih Kak Saidah. Sama-sama. Gabungkan wajah yang Kak Saidah baca dengan Kak Rafah tadi menjadi berapa wajah? Menjadikan 6 wajah. Matikan mim 3, silahkan mim pun 3. Jadi kalau tak laki baca ayat yang ni memang kena 6 kali ulang lah. 6 kali ulang. Okey? Baik, selesai. Okey, yang ni ini persoalan yang ditanya oleh Hajar Amiyah tadi. Sama jugalah. Ada maksilah tawilah di sini. Jadi bila kita kaitkan dengan maksilah tawilah, jadual yang sama. 2 harakat maksilah tawilah, 4 harakat pada mad muttasil sebelum tashil. Kemudian 2 harakat maksilah tawilah, 2 harakat pada mad muttasil sebelum tashil. Bila naik 4 sama level 4 harakat. Nampak? Okey. Salahu min dunihi. Okey, siapa nak cuba baca? Siapa nak cuba baca yang ni? Walaysa lahu. Silakan. Inilah Ustaz bagi pada Hajar Amiyah. Okey dah. Ambil walaysa, ya. Betul ke tu? Walaisa. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah lost pula Ustaz. Dah disuruh baca lost pula Ustaz. Ini tengok di skrin pun boleh. Ya. Nampak? Nampak. Ini. Walaisa lahu min dunihi awliya'u ulaika fi dhalalim mubin. Okey, itu wajah pertama. Sekarang wajah kedua. Walaisa lahu min dunihi awliya. Belum panjangkan lagi 4. Kita belum selesai lagi yang ni. Tengok di jadual ni kan. Bila kita baca wajah yang kedua, 2 harakat maksilah, sebelahnya makmum kali sama level 2 harakat. Walaisa lahu min dunihi awliya'u
awliyahu ulaika fi dhalalin mubin. Okey. Wajah ketiga sama level dengan 4. Empat Ustaz. Walaisa lahu min dunihi awliyahu ulaika fi dhalalin mubin. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, dapatlah tu. Okay. Baik, selesai. Itu selesailah perbincangan kita berkenaan dengan berkenaan dengan dua hamzah dalam dua kalimah yang sama-sama baris atas, sama-sama baris bawah, sama-sama baris depan. Kita ada satu lagi yang sepatutnya kita habiskan, tapi manakala masa dah tak mengizinkan, kita akan sambung pada minggu hadapan dan akan masuk pada perbincangan dua hamzah juga, tapi kategori yang kedua, berlainan baris. Ya, berlainan baris. Ya. Jadi bersamaan baris, sama baris. Kita akan tengok semula yang berlainan baris. Baik. Okey, sebelum kita akhir kelas kita pada malam ini, sedikit persoalan. Ya. Okey. Kita ada nak tanya soalan kuis. Siapa yang dapat jawab, insya-Allah ada bahagian. Cuba jawab ya. Sebelum kita akhir. Baik, soalan yang pertamanya ialah berapakah rukun qiraat dan sebutkan satu daripadanya. Kak Aisyah. Rukun qiraat. Sila on mic. Kak Aisyah. Lupa nak on mic. Tadi Ustaz cakap ada 2 rukun kan? Okey. Berapa rukun dia? Ada 2 rukun. Jadi saya bagi rukun yang kedua boleh? Boleh. Bertepatan dengan mushaf Uthmaniyah walaupun secara ihtimal. Okey. Jawapannya yang satu daripadanya tu betul. Cuma berapa rukun qiraat betul lah tu kalau nak katakan sebab Ustaz ajar 2 baru. Dia sebenarnya bukan 2. Dia ada satu lagi. Jadi berapa tu Kak Aisyah? 3. Ada 3 Ada 3. Satu lagi kita bincang pada minggu hadapan lah. Beserta dengan yang kedua tu belum selesai lagi. Jadi alhamdulillah tahniah kepada Kak Aisyah dapat jawab rukun qiraat yang salah satu daripadanya ya. Ada 3 dan satu telah daripadanya ialah bertepatan dengan salah satu daripada resam mushaf walaupun secara ihtimal. Okey, terima kasih. Baik, soalan yang kedua untuk soalan kuis kita, soalan yang berbunyi begini. Bacaan pada ayat di bawah. Wah, soalan Ustaz makin susah ke? Tak, sama je. Bagaimana bacaan pada ayat di bawah? Silakan. Baru kita belajar. Yang kita belajar. Ustaz, cuba. Cuba Ustaz. Okey, Kak Saidah. Silakan Kak Saidah. Tak apa, kita tak dengar. Wa in dia tak nampak Ustaz tu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib. Okey. Wajah apa tu dia panggil tu Kak Saidah? Wajah apa tu? Apa yang Kak Saidah buat tu? Iskot hamzah pertama. Iskot. Gugur hamzah pertama atau buang hamzah pertama kan? Sebab apa kena buang? Sebab bertemu hamzah sama baris. Dua hamzah bertemu. Dua hamzah bertemu sama baris. Ada satu poin lagi. Dua hamzah bertemu sama baris dalam berapa kalimah?
Dalam 2 kalimah. Dalam 2 kalimah. Okey. Itu berapa harakat baca tadi? Ja. Boleh baca dia Yang tadi dia yang saya dah baca tadi 2. berapa harakat? 2. 2. Sekarang nak baca berapa harakat? Dia boleh 4 Okey, boleh 4. Okey, cuba saya dah baca 4 harakat pula, ambil daripada auja. Daripada auja. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Okey, itu 4 ya, 4. Dalam ayat ini ada juga mad munfasil. Boleh kenal tak mana mad munfasil? Mad munfasil marda. Marda. Tadi baca berapa harakat marda? Baca 4. Tadi yang first baca tadi berapa harakat marda? Mad 4. munfasil? 4. Tak, yang baru baca tadi, yang first baca marda ni mad munfasil. Kolom boleh baca berapa harakat? Boleh 2 dan boleh 4. 2 boleh, 4 boleh. Mesti kita akan start dengan 2 dulu ya. Jangan terus 4, 2 dulu. Baik, sekarang Kak Saidah akan baca 4 harakat. Sila baca mad munfasil 4 harakat dan kita akan dengar apakah wajah yang Kak Saidah buat pada ja ahadun tu, nak panjangkan berapa harakat. Mad munfasil dah 4. Mad muttasil di situ kena buat berapa? Okey. Silakan. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Dia 4 Ustaz Okay. 4 4. 4 sama dengan 4 lah. Mad munfasil dah sebut tadi kan. Mad muttasil tak boleh kurang daripada mad munfasil. Dia boleh sama level atau dia kena lebih daripada mad munfasil. Okey Kak Saidah. Alhamdulillah jawapan Kak Saidah tu betul dan bacaan Kak Saidah tadi betul. InsyaAllah adalah orang yang ambil nama tu. Okey, Kak Ros ke Kak Lina. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah selesai perbincangan kita pada malam ni dan selesai ada 2 soalan kuis. Tahniah kepada 2 orang tadi yang telah menjawab kuis kita dan tahniah kepada semua juga kerana dapat ikuti kelas pada malam ni. Mudah-mudahan dapat fahaman yang baik dan mudah-mudahan nanti dapat praktikkan dalam bacaan riwayat kolon ya. Selalu ulang-ulang ya. Selalu kita buat mendengar beberapa kali apa yang telah kita bincang ni. InsyaAllah pada minggu akan datang tu lagi kita boleh faham dengan jelas lah ya. Baik. Jadi kita setakat tu dulu untuk malam ni. Terima kasih kepada Datin khususnya, terima kasih kepada Kak Lina, Kak Ros dan tim yang RH Center ni dan juga kepada semua. Semoga Allah Taala panjangkan usia kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah lupa dari Al-Quran, ajarkan kami ya Allah yang belum kami tahu daripada Al-Quran, bila kami berkekuatan dapat memahami Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, memudahkanlah urusan-urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. InsyaAllah.
Aduh. Nak awak tak masuk nampak gambar. Gambar tak dapat. Macam ni. Mana buat ni? Noh, tengok ni noh, sekejap noh. Sekejap ni.